Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 3 Oktober bersama saya Grace Prince Nachua. Sarawak perlu mengambil iktibar terhadap keadaan yang berlaku semasa pilihan raya negeri PRN Sabah yang lalu supaya tidak berulang pada PRN Sarawak yang dijangka diadakan tidak lama lagi. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, langkah ini adalah perlu berikutan situasi di negeri di bawah bayu kini menyaksikan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 selepas berakhirnya PRN Sabah. Kita tahu sajalah dalam pilihan raya orang berkempen pergi rumah ke rumah dalam rally dan sebagainya. Jadi kadang-kadang apa yang dikehendaki SOP yang patut dijaga itu menggunakan topeng, jangan berjabat tangan, itu diketepikan. Sedikit sebanyaknya saya percaya berlaku macam itu. Karena di situlah apabila dalam berkempen kita tidak dapat 100% menunaikan apa yang diharapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan inilah berlakunya penyebakan COVID-19 itu dengan mendadak. Untuk itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya berharap pada PRN kali ini, proses berkempen hendaklah dilaksana secara sederhana. Ke arah itu, Dato' Abdul Karim mencadangkan supaya jumlah dihadkan bagi individu daripada parti politik dari Semenanjung mahupun Sabah yang akan memasuki negeri ini bertujuan membantu proses berkempen. Langkah ini sekaligus mengurangkan penularan wabak COVID-19 di samping pematuhan prosedur operasi standar dapat dilaksanakan. Kita di Sarawak ni saya percaya pengundi-pengundi sudah they make up their mind siapa dia mau. Jadi kita tunggu hari mengundi kita mengundi. Tidak perlu kempen lebih-lebih. Dato' Abdul Karim bercakap kepada pemberita selepas majlis penyampaian sumbangan kepada masjid dan surau bagi daerah Asajaya yang diadakan di Masjid An-Najah. Pada majlis tersebut, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud telah menyampaikan sumbangan berjumlah RM100,000 untuk diagihkan kepada masjid dan surau di daerah berkenaan. Bandaraya Kuching diberi pengiktirafan menjadi tuan rumah bagi sambutan hari jadi ke-84 yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober ini. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Berangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan berkenaan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata terdapat 5 segmen telah disusun atur sepanjang majlis 3 hari itu diadakan. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu majlis kesyukuran akan diadakan pada 9 Oktober ini di Masjid India Bandar Kuching. Ia akan dihadiri Tun Pehin Sri Abdul Taib dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Datuk Amar Jomani Tun Kubujang selain Menteri-Menteri Kabinet Sarawak. Jelas Datuk Seri Sim lagi tiada perarakan kontijen diadakan bagi sambutan kali ini. Walau bagaimanapun, istiadat perbarisan dan rapat raksasa akan diadakan pada 10 Oktober di pekarangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sebelum istiadat penggunaan darjah-darjah kebesaran negeri diadakan di Dewan Lapau Dun Sarawak. Pada sebelah malam pula dijadual akan berlangsung Majlis Jamuan Negeri Dewan Santapan Dun Sarawak. Beliau memberitahu pemberita dalam sidang media mengenai sambutan berkenaan di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Datuk Seri Dr. Sim menambah pada sebelah pagi 11 Oktober pula akan diadakan majlis jamuan teh di sebuah hotel terkemuka di Kuching serta majlis penyampaian sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan COVID-19 sebagai penghargaan atas penglibatan dalam menangani wabak COVID-19. Dalam pada itu, beliau juga menyeru bangunan-bangunan kerajaan, sektor awam dan swasta untuk menyalakan lampu bangunan masing-masing sebagai tanda sambutan perayaan berkenaan. Pewujudan pasukan petugas program pendaftaran perniagaan dan lesen dagangan usahawan wanita Sarawak PUAS merupakan inisiatif kerajaan dalam memastikan golongan usahawan wanita di negeri ini menerima bantuan yang diperuntukkan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ini adalah fokus utama kementerian untuk membantu golongan ini iaitu antara yang terjejas ekoran pandemik COVID-19.
Menurut Datuk Seri Fatimah, masih ramai usahawan wanita di negeri ini didapati tidak layak memohon bantuan kerana tidak memenuhi kriteria utama permohonan iaitu memiliki lesen atau permit perniagaan. Justru, menerusi inisiatif pasukan petugas ini, setiap agensi bersama-sama turun padang ke kawasan terjejas membantu golongan usahawan untuk mendaftar perniagaan dan lesen perdagangan mereka. Ini bagi memastikan mereka dapat memohon bantuan yang disalurkan kerajaan pada masa akan datang dan diberi pendedahan tentang bantuan yang disediakan. Datuk Seri Fatimah berucap demikian pada program berkenaan yang diadakan di Sibu. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan bantuan antaranya kepada penerima Endowment Fund Sarawak, Bantuan Ibu Bersalin, Kenyalang Gold Card dan Geran Usahawan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS 2020. Sementara itu, penerima bantuan Geran Usahawan JWKS menyifatkan bantuan yang diterima ini dapat membantu mengembangkan perniagaan mereka. Kami seorang ibu tunggal, anak mempat. Sebabnya lah kami harus bekerja je lah. Nampung kehidupan kami pun lah. Kami alhamdulillah syukur gila-gila sebab dapat pakai pusing modal nak. Terima kasih juga kepada tuan yang JWKS ya. Pasal kami akan menggunakan tu untuk modal kami seterusnya. Persidangan khas Parti Persaka Bumiputera Bersatu PBB Zon Tengah Sarawak dijadualkan berlangsung di Sibu hari ini. Menurut Naib Presiden Parti PBB Dr. Anwar Rapai, persidangan khas ini adalah pengajuran kali ketiga selepas diadakan di Miri dan Betong. Dr. Anwar Rapai yang juga Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi memberitahu delegasi yang akan hadir pada persidangan itu melibatkan 26 kawasan Dewan Undangan Negeri di Zon Tengah. Jelas beliau, persidangan ini bertujuan memberi penerangan tentang pembangunan di Sarawak selain mempersiap ahli-ahli parti menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Zon Tengah ini mempunyai banyak isu tanah NCR. Jadi sebab itu saya percaya bahawa isu ini akan dimainkan oleh pihak lain dan sebab itulah ahli-ahli PBB harus menyiapkan diri untuk mengetahui isu-isu tanah ini. Ini pasti supaya mereka dapat mengetahui apa sebenarnya isu tanah dan seterusnya dapatlah menerangkan kepada pengundi dan juga kepada masyarakat kampung supaya tidak dikelirukan oleh pihak lain mengenai isu tanah ini. Beliau yang juga adu nangka ditemui pemberita RTM selepas menghadiri raptai penuh persidangan berkenaan di Sibu. Peruntukan lebih RM3 juta diluluskan tahun ini bagi 6 buah rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Datuk John Sikitaya berkata, dana itu adalah sebahagian daripada peruntukan Sarawak untuk kemudahan pinjaman pembinaan rumah panjang yang baharu di kawasan luar bandar. Datuk John Sikitayai merangkap Adun Kakus berkata, langkah ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan penduduk di kawasan luar bandar. Jelas beliau, Kerajaan Persekutuan juga telah memperuntuk sejumlah RM10 juta bagi kemudahan pinjaman tersebut. Beliau memberitahu demikian dalam majlis menandatangani dokumen pembiayaan Rumah Panjang Joseph Among Meluda Nanga Kakus bersama Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak di Tatau Bintulu. Penjara Pusat Miri menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR kali ini menunaikan tanggungjawab sosial dengan penglibatan kaki tangan dan pemimpin masyarakat. Menurut Pengarah Penjara Pusat Miri, Penolong Komisioner Penjara PKP Achon Tadeng, penglibatan ini bagi memupuk semangat kerjasama dan keprihatinan dalam kalangan kaki tangannya. Achon berkata program CSR ini dirangka bagi menzahirkan kemahiran insaniah kepada kaki tangan dengan menerap beberapa aktiviti berbentuk kerja-kerja kebajikan. Selain itu, ia juga mewujudkan kesedaran dengan menerapkan konsep bersedekah sambil beramal.
Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika menghadiri program CSR Penjara Pusat Miri bersama pemimpin di Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri. Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni yang menyertai program ini juga berkesempatan menyampaikan barangan berupa makanan kepada anak-anak yatim selain bantuan bagi penambahbaikan sebarang kerosakan fasiliti kompleks berkenaan. Tidak ketinggalan pihak penjara turut memberikan sumbangan keperluan asas selain wang tunai. Kerjasama antara RTM dan agensi kerajaan akan diteruskan melalui program radio di lokasi terutama melibatkan kawasan luar bandar. Pengurus RTM Cebu Saiful Arini berkata, kerjasama ini sekaligus mengeratkan lagi hubungan antara jabatan dalam bersama-sama turun padang menyampaikan maklumat kepada penduduk. Membina satu jalinan perhubungan yang lebih baik antara agensi-agensi kerajaan yang ada di khasnya di zon tengah itu dalam bahagian Kapit, Sibu, Sarike dan Mukah di bawah RTM Sibu, Kapit. Jadi bila ada kolaborasi sebegini, selain daripada penganjuran aktiviti, sekurang-kurangnya kita dapat mengembangkan lagi apa yang ada di RTM Sibu. Beliau berkata demikian pada program AgriCorp yang diadakan di Rumah Tang Nanga Banyau Baleh, Kapit. Program anjuran bersama Jabatan Pertanian ini bertujuan menyampaikan maklumat kepada setiap lapisan masyarakat, khususnya di pedalaman. Sepasukan anggota Batalion ke-11 Regimen Askar Melayu Diraja menahan 7 warga asing termasuk 2 wanita kerana cuba melakukan aktiviti rentas sempadan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah ke Sarawak pada Khamis lalu. Menurut kenyataan media, Sel Perhubungan Raya Markas dan 1 Division, kesemua mereka ditahan dalam operasi awas Kris Parang di kawasan laluan haram Pondok John, Lubuk Antu iaitu pada jarak 400 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua warga asing tersebut didapati bersalah kerana melakukan aktiviti rentas sempadan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kesemua individu serta barangan rampasan yang ditemui seperti telefon bimbit pelbagai jenama, 4 buah motosikal, beg galas yang bernilai keseluruhan RM26,300 dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Lubuk Antu untuk tindakan lanjut. Sekian berita pagi Sarawak. Sentiasa amalkan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam dan terus patuhi SOP yang ditetapkan. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Saya Grace Prince Anachwa. Jumpa lagi.